Dia nampak klise gila. Macam ini macam stok-stok cerita Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaflog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Pawagam, iaitu filem KKN di Desa Penari. Right, filem ni sebenarnya diadaptasikan daripada kisah yang tular di mana ya, dekat Twitter ke dekat TikTok lah, tapi dah lama lah benda ni. Dan somehow filem ni dah beberapa kali ditangguhkan since pandemik itu, dan finally dia masuk dalam Malaysia pada minggu lepas, technically hari Khamis hari tu lah. So, aku ni sebenarnya kurang trusted sikit dengan benda-benda yang viral ni tau. Sebab benda ni viral tau, filem ni. Okay, bukan yang kisah dia dulu tu. Aku tak cakap pasal kisah dia yang viral dulu tu, tapi sekarang ni dekat TikTok bersepah gila menunjukkan footage filem ini yang dia tengah menari. So aku pelik lah dekat TikTok, kenapa banyak sangat benda ni kan? Kenapa benda ni hype? Dan kenapa ramai orang? Dan ada juga konten yang merakam ada penonton yang kesurupan, yang dirasuk di dalam pawagam hanya semata-mata kerana menonton filem ini. So aku sebenarnya benda-benda macam ni aku tak berapa nak accept sangat. Okay, this kind of publicity, this kind of marketing. Sebab dulu pernah ada satu filem lakonan Irwan Shah ke apa tak, waktu premier tiba-tiba ada budak, nasib baik filem dah habis lah. Filem dah habis, tiba-tiba dia kena gasuk. Satu hall dah cemas lah, kenapa tiba-tiba budak ni dah macam orang gila apa kan. So benda tu aku tak berapa nak accept sangat dengan benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang benda ini tipu helah daripada production. Ada kadang-kadang ini semua plan daripada dia punya PR kan, untuk mendapatkan hype semua. Suruh orang pergi Pawagam, pergi tengok filem. Tengok filem ni sampah. So benda macam tu lah, aku cuba elakkan benda-benda macam tu. So aku pergi tengok semalam dengan tak ada harapan sebenarnya. Sebab yelah, kita dah ada satu tanggapan skeptical tersebut. Dan aku pergi tengok, and holy fuck, it was not that bad. Dia macam mana aku cakap? Sebab studio yang bawa filem ni adalah MD Pictures tau. Dia yang produce filem ni. MD Pictures ni, kalau korang tak follow lah filem-filem Indonesia sebenarnya, kebanyakan filem-filem dia hauk. Hauk dia bukan dari segi production value ke apa, tak. Jalan cerita cerita dia tangkap muat. Dia sekadar buat filem untuk dapatkan kutipan dia. Dia tak fokus on story langsung, dia tak fokus on quality, dia tak fokus on kalau cerita tu gebang gila babi lah. Itulah yang kau dapat. Dia gebang gila lah. Banyak lah filem-filem dia yang agak over exaggerated dan terlalu sampah. Dan biasa lah kau dapat lihat logo MD Pictures. Alamak, ini MD Pictures ke siap? Antena pula tu yang bawa ke Malaysia kan. So aku ada satu, cerita sampah ni siap. So bila kita tengok, and I was quite surprised that MD Pictures did a fucking great job. Diorang punya pengarah ni, siapa nama pengarah dia ni? Awi Suryadi. Okay, sebut it was quite good filem ni. Ni bukan paid review ke apa, aku tak buat paid review, tapi itulah ada macam macam mana aku nak cakap. It's quite good. Cerita dia mengisahkan tentang 6 orang pelajar yang cuba membuat KKN. Okay, aku tak tahu apa akronim KKN ni apa, tapi dia macam, kalau kat Malaysia dia macam projek ni lah, projek akhir tahun. Okay, kalau tak ada FYP ni, kau tak boleh nak grad, macam tu lah. So diorang kena pergi macam ni lah, buat kajian di sebuah kampung tersebut. Dan kampung ni memang sangat ceruk. Okay, diorang terpaksa naik motor. Okay, dah pergi ke jalan, kereta drop diorang, dan diorang kena naik motor untuk pergi masuk ke dalam kampung ni kan. So dalam perjalanan ke kampung tu, salah seorang daripada budak ni, iaitu Nur ke Widya tak, aku tak ingat yang salah satu, dia ternampak ada seorang perempuan tengah menari dekat atas batu ke apa tak. Lepas tu tengok-tengok dia hilang. So dia ada macam satu ni lah bad ni lah apa, macam projection kepada dia kan. Dia macam risau lah apa-apa benda terjadi kan. So sampailah diorang pergi ke kampung tersebut untuk membuat projek KKN diorang ni. Dan banyak benda berlaku. Okay, basically bila aku cerita tentang sinopsis filem ni, dia nampak klise gila. Macam ini macam stok-stok cerita horror, pergi camping yang dulu-dulu punya. Okay, contoh macam Camp 404, Blok 404, Camp 505, geng-geng ni lah yang dulu punya cerita kan. Somehow cerita dia simple sebenarnya. Jalan cerita dia simple. Diorang pergi ke kampung dan diorang dikacau. Dan apakah yang bakal terjadi, korang kena tengok filem ni. Tapi ada something else yang tentang filem ini yang quite good. Sebab dia implement elemen-elemen Nusantara yang tarian tu, dan macam mana dia related tu ular, macam mana dia related tu penyembahan, macam ni lah, dulu-dulu punya kepercayaan semua tu. So benda tu quite
agak creepy gila lah. Dia macam mana aku cakap, kau kena tengok sendiri filem ni. Aku pun nak explain susah sebab there was a lot of good elements yang dalam filem ini yang menaikkan lagi tahap keseraman filem ni sebab dia ada elemen Nusantara. Okay, tidak dinafikan filem ni sebenarnya tak banyak jump scare. That's the good part. Filem ni sebenarnya kalau nak ikutkan, it's not a typical filem yang penuh dengan jump scare. Tak. Ada satu dua jump scare, tapi kebanyakannya something yang membuatkan kau rasa seram dan sebab benda tu related in real life, to you in real life. Okay, so benda tu yang enhance kau punya tahap keseraman kat dalam pawagam tu kan. Selain daripada tu, shot cinematography semua memang good. Aku pun pelik sebab MD Pictures ni selalu how tiba-tiba dapat filem yang bagus. Macam okay, aku tak sangka pula MD Pictures buat filem yang macam ni kan. Cinematography dia punya production value memang tinggi. Ada juga elemen komedi dalam filem ni. Ada satu karakter tu, aku lupa nama dia, tapi itulah dia kelakar gila. Dan jokes yang dalam filem ini dia tak terlalu bodoh yang membuat kau rasa macam alah bodoh. Tak, dia jadi macam kita boleh relate benda tu sebab benda tu kita ada seorang kawan yang memang kerja dia buat lawak je. Okay, part lawak, the joker dalam group tu kan. So kau boleh ni lah, macam kau boleh relate to the situation. Kemudian ada banyak perkara yang macam contoh, jangan cakap besar kat dalam hutan. Okay, kau jangan jangan ni lah mulut cerupa, jangan mulut masin lah kat dalam mana-mana hutan kan. So benda tu yang terjadi dan benda tu yang buatkan kita rasa macam sudah bodoh lah dia ni, kenapa dia cakap macam tu. Kita ada that sense of relativity dengan karakter. Okay, benda tu yang sangat special sebenarnya. Dan selain daripada tu dia punya makeup dan juga CGI, it was quite good. Aku tak nampak mana satu ular yang CGI. Aku dah ada tanggapan dalam kepala aku. Jap, dia pakai ular betul ke semua dalam ni? Dia tak nampak sangat tau. Dia macam, aku cuba nak detect kau ada silap apa ke. Tak ada. Tu yang aku macam, power gila kat filem ni. Mungkin sebab dia punya colour tu yang dah kaburkan perbezaan ni antara CGI dengan the real life semua kan. Tapi it was quite good. Aku agak respect dia punya team ni kan. Kemudian ada, dan story, yang paling penting story. Macam mana aku cakap pada first half filem ni durasi 2 jam. Sejam yang pertama kau akan rasa macam cerita pasal apa ni? Kau tak boleh nak relate. Kenapa diorang ni kena kacau? Kenapa benda ni? Banyaklah persoalan. And the second half reveals everything. So benda tu membuatkan pay off pada penghujung filem tu, rasa macam puas pada penghujung filem tu. Dan dia tak dia bukan filem yang typical. Macam mana orang cakap typical ni Kau pernah tengok tak cerita-cerita seram Indonesia yang hantu terbang lah, lepas tu kena rasuk lah bagai semua, Allahu Akbar, macam tu. Dia tak ada. It's not that typical stupid kind of, Exodus Machina. Tak ada. Ada orang mati. That's the good part. Bukanlah berdoa kena mati. Tak, dia macam dalam cerita dia tak klise lah. Okay, ada orang mati pada hujung filem dan dia orang tak boleh buat apa-apa. That's how helpless they are dalam filem ni. So itu yang aku suka. Something yang bukan klise. Dia jalan cerita dia lebih kurang dengan dulu. Tapi macam mana dia orang implement ending tu untuk memberikan satu pengajaran kepada penonton tu yang quite nice lah dia punya ni. Quite good. Aku suka ending dia. Aku suka dia punya macam mana ada satu elemen untuk pergi menyelamatkan budak tu. Macam shit, yang ni memang power. Macam mana atuk ni boleh tu. Macam kau kena tengok sendiri. Aku sangat suka. Okay, selain itu apa it was quite a great film yang aku tak sangka boleh keluar daripada studio MD Pictures ni. Sumpah aku rasa macam okay, that was quite good. Anyway, hopefully MD Pictures dapat buat lagi banyak filem-filem yang macam ni. Okay, bukan sekadar menunggang isu-isu viral ataupun sekadar meletakkan muka-muka artis-artis cantik semua tu walaupun cerita hauk mana. Itu bagus filem ni dia tak ada benda-benda yang aku cakap tadi dulu. Dia bukan Deus Ex Machina yang terlalu terbang lah, ada Tok Imam boleh terbang apa ke, benda-benda macam tu. Macam dia masih lagi berada di dalam dunia yang real life. Okay, dia tidak terlalu over yang kau rasa macam apa benda ni sial. Tak ada. Dia memang kau akan rasa macam seram tu
Sebab kau rasa macam kau pernah alami benda macam ni. Okay. So KKN di Desa Penari. Oh, actually aku ada sebut ke nama filem dia. Anyway, KKN di Desa Penari mendapat rating sebanyak 5/5 bintang, bukan Infinity Stars. Sebab aku rasa macam ada something yang aku tak tahu kenapa aku tengok filem ni aku tak jumpa kesilapan dia. Mungkin dari segi ada satu dua makeup scene yang muka yang kena rasuk tu ada lari sikit ke apa benda tu. Itu just nitpicky lah. Aku tak boleh nak bagi full mark sebab I don't know, aku akan tengok cerita ni banyak kali juga, tapi itulah ada macam ada something yang aku tak tahu apa yang kurang tentang filem ni. Mungkin korang sedar, korang boleh bagi tahu dekat bahagian komen apa pandangan you guys tentang filem ni. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.